Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 18 Oktober 2022. Kerajaan negeri menyokong penuh kepimpinan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atas kemampuan meningkatkan potensi pendidikan murid-murid melalui kesepakatan bersama sesuai slogan Sepakat Sabah Hebat. Ia termasuk anugerah pengiktirafan kecemerlangan akademik Mekar 10 2022 memperkasa pendidikan negeri dengan penglibatan langsung kerajaan negeri serta mewujudkan smart partnership dengan badan-badan berkanun dan sektor swasta. Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kejayaan Hala 7 Sabah Maju Jaya 2021 hingga 2025 banyak bergantung kepada kerjasama padu warga JPNS dalam memastikan Sabah standing dengan negeri-negeri lain. Saya yakin dengan adanya program seumpama ini, dengan adanya gerak kerja yang berterusan dan sepakat, muafakat di kalangan warga pendidik, di kalangan penggerak pendidikan di negeri Sabah, termasuk ibu bapa serta murid, insyaAllah Sabah boleh meningkat lagi dari sudut pendidikan ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan anugerah berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Sabah Datuk Tahnia Jaman berkata, pengiktirafan anugerah tertinggi dan berprestij kali ke-10 ini melibatkan 24 buah daerah di seluruh negeri. Tentulah ia adalah menjadi pendorong kepada warga pendidik, khususnya para pengetua, para guru besar dan juga PPD sendiri untuk membuat yang terbaik dan mengejar KPI masing-masing. 5 anugerah disampaikan kepada 270 penerima, antaranya anugerah sekolah rendah, anugerah sekolah menengah, anugerah pejabat pendidikan daerah, anugerah kepimpinan instruksional dan anugerah Mekar 2022. 7 katil boleh laras untuk keperluan pesakit terlantar telah diluluskan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan menerusi program Homeward. Daripada jumlah itu, 3 katil telah diserahkan kepada pesakit terpilih. Dun Lumadan Datuk Ruslan Muharram yakin perkhidmatan sokongan yang disediakan Jabatan Kebajikan Masyarakat itu memudahkan ahli keluarga pesakit untuk merawat mereka di rumah. Kita bersama-sama dengan pengarah JKM Sabah dan juga bersama-sama UPPM melihat pada mereka-mereka yang terlantar sakit, di mana kita telah pun mengenal pasti mereka-mereka ini yang sangat memerlukan bantuan katil. Beliau ditemui RTM selepas penyerahan katil boleh laras kepada pesakit terlantar di Kampung Gimba, Beaufort. Sementara itu, Pengarah Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah, Jais Asri memaklumkan sebanyak 287 katil boleh laras telah diagih kepada pesakit yang memerlukan sokongan peralatan itu di Sabah setakat ini. Katanya pihaknya secara berperingkat akan mengenal pasti peminjaman katil tersebut kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Keutamaan kita ialah pesakit yang terlantar, yang seperti warga emas, OQ dan mereka juga yang menghadapi secara tiba-tiba menghadapi masalah kesukaran, ditimpa penyakit, kemalangan dan sebagainya, memerlukan bantuan orang lain untuk menjaga diri mereka. Terima kasih kepada pemimpin kami, Datuk YB Haji Ruslan, kerana komited dalam menjarahi orang-orang yang memerlukan. Juga terima kasih banyak kepada Jabatan Kebajikan Am Sabah. Sejurus selesai penyerahan katil ini, Datuk Ruslan dan rombongan Jabatan Kebajikan Masyarakat turut melawat pesakit terlantar di Kampung Ulu, lingkungan Beaufort. 74 sungai dan parit melibatkan kawasan sepanjang 123 km dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan diselenggara bagi mengurangkan risiko banjir di kawasan terbabit. Kerja-kerja penyelenggaraan itu melibatkan pembersihan dan memperdalamkan sungai dan parit. Dun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata pelaksanaan penyelenggaraan sungai dan parit ini sebagai persiapan menghadapi sebarang kemungkinan taburan air hujan yang banyak pada November depan. Ini sudah tentu dapat membantu kepada rakyat yang selama ini sangat terkesan dengan banjir kilat dan disebabkan juga parit tersumbat dan sebagainya dan mengakibatkan tanaman-tanaman mereka rusak
dan ini sekaligus ianya dapat memberikan rakyat merasakan tindakan segera telah pun kita lakukan. Beliau ditemui pemberita RTM selepas melawat kerja-kerja penyelenggaraan sungai dan parit di Kampung Limputong dan Kampung Tamalang Along 1 di Beaufort. Antara kawasan terlibat penyelenggaraan adalah Padas Damit, Kampung Lumadan, Western, Berumbai dan Suasa. Perkembangan harian COVID-19, 108 angka jangkitan baru direkodkan semalam iaitu peningkatan hanya 2 kes berbanding Ahad lalu. Jumlah sampel ujian dan kadar kepositifan juga tidak banyak berbeza dengan kadar sebelumnya. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, bilangan daerah yang mencatatkan jangkitan baharu meningkat kepada 18 daerah dengan 4 daripadanya merekodkan kes 2 angka. Manakala 9 daerah lain tidak mencatatkan sebarang kes baharu. 105 kes direkodkan dalam kategori 1 dan kategori 2 serta masing-masing 1 kes dalam kategori 3, 4 dan kategori 5. Sebanyak 25 pusat daerah mengundi PDM dalam kawasan UMNO Libaran mula diaktifkan bagi membentuk jentera persiapan pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Persiapan dalam tempoh sehingga 20 Oktober ini membabitkan semua pergerakan wanita, pemuda dan puteri dalam kawasan berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik yang juga Ketua UMNO Libaran Datuk Suhaimi Nasir berkata, pusat koman yang diwujudkan berfungsi untuk jentera pilihan raya membuat semakan pengundi termasuk yang belum mendaftar terutama anak-anak muda di Libaran bagi menunaikan tanggungjawab mengundi. Pusat koman juga memain peranan bersama-sama parti komponen memastikan kejayaan menjelang PRU ke-15. Kita sudah ada kesepakatan dengan JRS di negeri sama-sama ada. JRS dengan Barisan Nasional sudah mengambil satu pendekatan pematraian agreement bersama JRS. Beliau ditemui media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO Libaran di Sandakan. Secara keseluruhan, kawasan Libaran mempunyai lebih 30,000 pengundi berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah melalui kutipan Kumpulan Amal Jariah telah menyumbang 50 bakul makanan kepada golongan asnaf di sekitar daerah Nabawan, daerah kecil Pensiangan serta Pagalungan. Sumbangan melibatkan peralatan pengusung jenazah, peralatan siar raya, kitab Al-Quran dan surah Yasin serta rak buku. Penerima bantuan adalah Surau Syahadatul Mutakin Pensiangan, Surau An-Najah Kampung Tetagas, Surau Al-Hikmah Sarikan, Surau An-Nuria dan Masjid Salung. Sumbangan disampaikan Timbalan Pengerusi Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah, Haji Awang Syairin Awang Bakar di Pejabat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins di Nabawan. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang dan mudah-mudahan mereka akan dirahmati Allah SWT dan juga diluaskan rezeki, insya-Allah masa-masa akan datang kita boleh lagi memperkembangkan segi bantuan ini kepada lebih ramai kepada orang yang memerlukannya, insya-Allah. Mudah-mudahan ini bukanlah sekali dua pihak Baitulmal membantu dari sudut-sudut ini, kerana ada beberapa lagi masjid surau yang kelihatan daif khususnya dari peralatan lah. Dengan bantuan ini sedikit sebanyak akan memperlihatkan lagi syiar Islam khususnya di daerah Nabawan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Baitulmal dengan Jahins Nabawan kerana bagi sumbangan kepada kami yang memerlukan. Peralatan-peralatan ini sangat membantu bagi pergerakan ataupun aktiviti di masjid kami lah. Onsai masih saya rasa kali pertama ini. Jadi kami harapkan ada lagi NGO yang boleh membantu masjid kami lah. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sabah mengalu-alukan penglibatan pelbagai pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi mencapai matlamat negeri bebas dadah. Penolong pengarahnya Dayang Siti Rohani Sedan berkata, usaha tangani dadah merupakan tanggungjawab bersama dan dapat dijayakan melalui pewujudan hubungan kerjasama.
Antara usaha mendorong dan memperkukuh nilai kemasyarakatan melalui aktiviti kesedaran dan interaksi sosial termasuk melalui program sukan dan rekreasi. Dayang Siti Rohani menyatakan demikian sempena Majlis Makan Malam Pelancaran Pertubuhan Kebajikan Dinamik Teras Bakti Sabah di Kota Kinabalu. Pertubuhan ini diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS pada 14 September lalu dan kini mempunyai lebih 60 ahli. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang menetap di negeri ini. Apa yang kami mahu bergabung bersama dengan AADK. InsyaAllah tujuan kami hanyalah satu, mementeras gejala dada yang berluasa di negeri Sabah ini untuk belia-belia yang masa akan datang nih. Antara program yang kami akan jalankan, program kebajikan seperti rumah anak yatim dan macam-macam lah, banjir, kebakaran. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Saya Magdalena Depol. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia.